الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana perintah Allah di dalam ayat: "Hai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan berada dalam keadaan agama Islam." Muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'an: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ وَلَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Allah Ta'ala firman, mereka yang menuduh perempuan berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka sabit bagi dia hukum 80 kali rajam, dan tidak diterima persaksiannya selama-lama, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Muslimin dirahmati Allah, hari ini member memberi peringatan bersama, kerana isu hari ini isu yang membabitkan masyarakat Islam secara khusus seluruh Malaysia, membawa kita dengan mudah untuk menjadi ataupun untuk memperoleh label fasik. Menuduh orang berzina itu mesti dengan saksi. Kalau hari ini isunya isu politik, biarlah mereka dengan kepolitikannya. Tetapi apabila kita membaca di dalam akhbar, kita bawa itu dengan sembang-sembang kedai kopi, sembang-sembang tangga surau dan masjid, sembang-sembang ketika rehat daripada bekerja, umpama dialog sesama kita, kau rasa luar tu macam mana tu? Dan rasa dia buat seratus-peratus pasal polis khabar tu tulis. Kita berbicara tentang hukum. Kalau hukum, siapa mengatakan ia sabit 80 kali waktu. Seperti mana daripada kalangan ulama sebahagiannya mengatakan, apabila kita marah pada seorang budak, kita marah dia dengan bahasa kau anak haram, sabit 80 kali waktu. Pasal apa? Dalam masa yang sama menuduh amaknya berzina, 80 kali waktu, kemudian tak boleh jadi saksi, kemudian kena label fasik sampai mati, kata Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah. Fasik dia tu sampai mati. Dan sebahagian yang lain yang mengatakan fasiknya terhindar apabila dia bertaubat. Inilah yang kita nak cerita. Apabila diceritakan di akhbar,
kita tidak terlepih daripada sebahagian yang membaca. Apabila kita membaca, kita tidak akan terlepih daripada orang yang akan menilai. Apabila kita menilai, kita tidak akan terlepih daripada kita terhukum dengan hukum Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, ini pun boleh. Isu ini menjaga umat Islam supaya kita jadi fasik semua. Wal'iyadzubillah. Sadar ataupun tidak. Sebab tu Nabi SAW pernah menyebut, Innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu fi jahannam, yazillu biha fi nari jahannam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang lelaki bercakap-cakap dengan perkataan dan perbualannya ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak bermaksud apa yang dia sebut. Umpama dia marah budak, yang dia maksudkan marah, tapi yang dia sebut anak haram. Apa kata Nabi SAW? Yazillu biha finnar, dia tergelincir dengan percakapannya, dia bakal tergelincir di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Hadis ini sahih, boleh rujuk dalam kitab dosa-dosa besar. Sengaja ataupun tidak, hadis cerita tak sengaja pasal apa? Tak ada ilmu. Masyarakat kita berapa ramai yang tak belajar bab ni? Masyarakat kita berapa ramai yang tak ambil kisah bab ni? Tidak merasakan benda ni sensitif, tidak merasakan benda ni mendekatkan diri ke neraka, tidak merasakan benda ni dapat level fasik daripada Allah, dan tidak ada satu pun dalil mengatakan fasik duduk dalam syurga. Semuanya duduk dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Muslimin dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang beriman, hendaklah kamu jauhi daripada sangka-sangka, kerana sesungguhnya kebanyakan sangkaan itu membawa kepada dosa, yang kita sebut sangka buruk, sangka buruk. Apalagi yang kita sangka dan tuduh itu suatu yang membabitkan hukum yang sangat baik, zina. Sebab tu orang politik biarlah politiknya tuduh menuduh, sama ada dia roti ataupun tidak. Tapi kita jadi roti, kita jadi dengar, tutup telinga. Adalah lebih selamat kita mengatakan dia tidak baik daripada kita mengatakan iya dia baik. Kalau kita katakan tak baik, kita terselamat, bahkan boleh dapat pahala kerana bersangka baik terhadap seorang mukmin yang dituduh tanpa saksi. Apabila kita mengatakan iya, kita terbabit dengan salah satu daripada dosa besar yang menghampirkan kita dengan neraka Allah. Wal'iyadzubillah. Tidak kira sama adakah UMNO, tidak kira sama adakah PAS, segala-galanya tertakluk kepada hukum Allah. Kalau yang menuduh itu adalah orang PAS ataupun UMNO, kalau dia salah, tak salah. Kalau yang dituduh itu pula sebalik UMNO ataupun PAS, kalau dia dituduh itu tanpa saksi, dia tidak bersalah, tetap tidak bersalah. Kalau yang dituduh itu Muar ataupun Najib, kalau tidak bersaksi, maka dia tidak sah untuk dituduh sebagai seorang Islam. Wal'iyadzubillah. Ini kena faham. Pasal kita bercerita, kebanyakannya masih terpengaruh dengan ideologi kepolitikan masing-masing. Tapi sekarang kita kena faham hukum. Kerana hukum membawa kita kepada yang benar ataupun sebaliknya. Hukum membawa kita kepada kesesatan dan kebenaran. Hukum membawa kita kepada sama ada neraka ataupun surga. Neraka wal'iyadzubillah, surga mudah-mudahan insya-Allah. Kalau tersalah langkah, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang menghukum dengan apa yang tidak diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang fasik. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, mereka itu orang kafir. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, mereka itu zalim. Tiga level ni semua tak ada dalam surga, kesemua dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Muslimin yang dirahmati Allah. Tambah satu penyakit lagi, tuduh dan sangka buruk lagi. Kita diberikan satu isu dan peristiwa membabitkan seorang yang terjun bangunan yang dikatakan bunuh diri. Dilakonkan masuk TV, dilakonkan masuk dada akhbar muka depan. Apa hukumnya? Dosa besar.
Dasar besar kena munasih bagi dalam bab tu dah. Boleh confirm dia mati bunuh diri? Apapun, siapa pun tak boleh tahu dan tak boleh hukum kenapa dilakukan. Kemungkinan besar untuk sabitkan dia tu bunuh diri. Bunuh diri sangka buruk lagi. Islam ajar kita, seorang tu meninggal dunia untuk apa kepada keluarga dia? Takziah. Apa perasaan keluarga kalau dilakukan balik nak kembali dia bunuh diri? Tu kono ke orang lain, kono ke kita, apa perasaan kita? Islam ajar kita. Kita sesama kita umat Islam seumpama satu bangunan, memperkuat dan memperkukuhkan satu sama lain. Dalam hadis yang lain, kita sesama Islam, saudara Islam kita seumpama satu jasad. Sebahagian sikit, sebahagian kecil saja sakit, habis semuanya rasa demam. Islam ajar kita macam itu. Patut bagi takziah. Apa takziah? Menggembirakan ahli keluarga supaya tak terbawa-bawa ingatan terhadap si mati, sehingga berlanjutan berminggu dan berbulan-bulan. Peranan daripada saudara Islam yang lain, redakan hati dia, lunakkan hati dia, gembirakan hati dia. Bagaimana perasaan keluarga kalau yang dipaparkan dalam akhbar dan dalam TV, dalam keadaan yang kita semua baca hari ini? Lakonkan terwujud daripada bangunan, anak bini tengok. Satu bab kita menyedihkan lagi ahli keluarga. Satu bab yang lain kita tuduh dia bunuh diri. Yang bunuh diri ni dosa besar. Siapa bunuh diri, kata Nabi SAW, dia masuk neraka. Allah Ta'ala firman dalam satu hadis qudsi, badarani abdi binafsihi haramtu alaihi al-jannah. Allah Ta'ala firman terhadap satu orang yang bunuh diri. Allah Ta'ala kata, badarani an binafsihi. Dia mendahului aku terhadap dirinya. Haramtu alaihi al-jannah. Aku haramkan dia masuk syurga. Satu peristiwa diceritakan kepada Nabi, dan Nabi SAW bercerita, satu orang laki-laki, dia terkena luka, tak tahan sakit dari luka dia tu, tak tahan sakit, dan dia tak sabar, lalu dia laleh tangan dia bertepatan dengan urat tangan, mencurah-curah darah keluar. Dengan sebab tu dia mati cepet. Sahabat bertanya bagaimana dia, Nabi SAW menyebut dia dalam neraka. Dalam neraka. Nabi SAW menyebut, man qatala nafsahu udziba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang bunuh dirinya sendiri, maka dia bakal diazab di yaumil qiyamah. Hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, siapa bunuh diri dengan menucuk besi ke dada dia, ke perut dia, besok di yaumil qiyamah Allah Ta'ala akan beri dia masih lagi memegang besi menucuk perut dia sampai bila-bila selama-lama tiada tempoh penghujungnya. Siapa yang bunuh diri dengan minum racun, Allah Ta'ala akan beri racun yang sama minum setiap kali berada dalam neraka dengan azab. Siapa yang bunuh diri terjun daripada bukit, Allah Ta'ala akan jadi dia terjun dalam neraka dalam keadaan seksa dan azab. Waliyadzubillah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ataupun seumpama yang pernah disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Kesemuanya menunjukkan mati bunuh diri, mati yang haram, mati kafir. Sebahagian ulama mengatakan bahkan dijadikan azab dalam neraka. Kalau kita mengatakan bunuh diri, kita termasuk menuduh dia mati kafir. Kita termasuk menuduh dia mati dalam keadaan dia bakal diazab oleh Allah Ta'ala di yaumil qiyamah. Bahkan orang yang mati fasik pun Islam memerintahkan kita tetap bersangka baik, melainkan mati dalam keadaan jelas, matinya kafir, jelas matinya zalim. Untuk mengambil pengajaran tak apa. Hatta fasik umpamanya mati dalam keadaan masih berseluar pendek, masih dalam keadaan semayang on off, Islam masih lagi memerintah untuk baik sangka. Apalagi yang kita tak tahu asal perisa, usul perisa, tak tahu. Tahu-tahu mati terjun daripada bangunan. Adakah dia bunuh diri? Tak tahu. Tapi pasal apa ada sangkaan begitu. Wal'iyadzubillah. Muslimin rahmati Allah. Parah dah kita ni. Masyarakat semakin lama semakin dihidangkan dengan isu yang meruntuhkan akhlak kita. Masyarakat semakin lama semakin dihidangkan dengan isu yang tak soda. Soda tak soda, pasik tak? Walaupun berada di masjid. Pasik.
walaupun jadi imam, fasik walaupun berada di dalam keadaan berjamaah menyembah Allah. Tak sadar fasiknya. Pasal apa? Pasal ini dah rasa besok. Ini baru sebulan 2. Kalau dia dah makan bertahun, tak heran lagi video lucah keluar TV nak mengobarkan orang ni jahat sebab dia ni suka cari betina. Nak jadi saksi, keluarkan video. Ni baru lagi. Kalau jadi kebiasaan, benda ni boleh dipaparkan pada bila-bila masa, bila-bila tempat. Muslimin rahmati Allah. Seperkara yang kita kena tahu satu lagi tentang isu yang berkaitan, Nabi SAW bersabda, wah Bani Israel dulu dibinasa oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kanu idha saraka fihim syarif taraku, wa idha saraka fihim dhaif aqamu alaihi al-had. Dulu kata dia yang menjadi penyebab kepada kebinasaan Bani Israel adalah apabila puak-puak kaya, puak-puak mulia, puak-puak VIP, puak-puak hebat, puak-puak yang ada kedudukan dan kuasa, yang tu kalau mencuri, taraku, dilepaskan begitu saja tanpa dihukum walaupun secara pasti dia melakukan kesalahan dan jenayah. Tetapi sebaliknya, idza saraka fihim dhaif, apabila yang mencuri itu orang lemah, orang bawahan, rakyat biasa, tak ada kekuasaan dan kedudukan, harta benda pun tak berapa ada, aqamu alaihi had, kita hukum dia sungguh-sungguh ikut peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Binasa, kata Nabi. Dulu cerita binasa di atas sahabat ini, ada tak benda ni? Orang bawah-bawah kono saja, buat sikit kono saja, yang kita buat usaha mana pun tak ada masalah, senyum lagi. Berlaku di seluruh dunia. Begini keadaan di seluruh dunia. Tapi Nabi SAW menyebut dia bakal binasa. Dia bakal binasa. Tengok di Libya, tengok di Mesir, tengok di Tunisia, tengok di mana negara-negara yang telah menjadi runtuh disebabkan akhlak yang buruk sendiri buat. Dulu cerita dulu, sekarang cerita sekarang. Dulu dengan bentuk kebinasaan dulu, sekarang bakal dengan kebinasaan bentuk sekarang. Wal'iyadzubillah. Tetapi janji Allah pasti akan tiba. Kita mohon dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tak masuk dalam kelompok fasik dengan cara tak sengaja. Ya betul, hukum mengatakan tak sengaja tu tak apa, tapi kena dengan berhati-hati. Hati-hati dengan apa? Hati-hati dengan ilmu. Kadang-kadang dah terlajak kata malu sendiri, nak tak nak kono ke depan sebab dah malu, dan cakap dah cakap, dan sebut dah sebut, nak patah balik payah. Oleh kerana itu tetap kita membuat dosa dalam keadaan kita tahu kita dah melakukan dosa bukan kecil, dosa-dosa besar. Berapa ramai masyarakat dah terbabit dengan dosa besar. Berapa ramai masyarakat dah terkeliru ni waktu kau tidak. Waliyadzubillah. Muslimin rahmati Allah. Banyak hukum diselewengkan, banyak hukum sehingga kita jadi terkeliru. Umpama baru-baru ni masuk dalam TV seorang yang terpelajar, dikatakan hebat dengan ilmu Islamnya, dikatakan oh hebat dengan memberi fatwa dan diberikan laluan untuk berfatwa. Akhirnya keluar yang songsang dan menyesatkan. Akhirnya masyarakat jadi keliru. Dan ini disebut oleh Nabi SAW salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Apa dia? Keluar baru ni. Orang perempuan kalau nak melawat, kalau nak bersolek, cukup bulu kuning pun tak apa, tak ada masalah, tak haram dah. Ini ilmuwan Malaysia menyatakan tak haram. Keluar dalam kitab silibus tak silap tingkatan 4 keluar hadis kata haram. Budak sekolah belajar tingkatan 4 tengok pendidikan Islam, ada tak hadis cerita korek bulu kuning ni hukum haram. Dalam buku kata haram, tiba-tiba lantui keluar kata halal boleh. Siapa yang pening kepala? Siapa yang jadi masalah? Siapa yang keliru? Daripada bangku sekolah, seawal daripada sekolah menengah diberikan kekeliruan dalam hal agama. Pening tak? Sebab tu kita jadi masalah. Tak ada. Dalam masalah zina dengan video seksnya, mana ulama ke depan, ulama beritahu ni tak betul. Pasal apa tak beritahu? Kau beritahu pun disuruh-suruh tak dipaparkan akhbar dan televisyen. Masalah apa? Yang berkaitnya orang besar-besar, orang yang ada kedudukan, orang yang boleh beli apa saja dengan duit. Wa'iyadzubillah. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita bermohon dan berdoa kepada Allah supaya dengan keterlanjuran masyarakat kita sebahagian tidak menjadi penyebab bala Allah Ta'ala turun dengan sehebat-hebatnya. Kalau turun, kita pun tak lebih. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita, anak-anak kita, zuriat kita, keturunan kita semuanya berpegang kepada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Ataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وسلم ورد الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Dan pada hari Jumat yang mulia ini sama-samalah kita memperbanyakkan salawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana firman Allah: Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Orang beriman, salawat dan salamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang bersalawat ke atasku sekali, nescaya Allah Ta'ala akan bersalawat ke atasnya 10 kali dengan makna curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin al-Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وارض اللهم عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في شيشان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كشمير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في تايلاند. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلادنا في كل مكان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يرحمكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.